to school, bukan datang pada minggu yang sama. Okay, those that not come to school, then you are not allowed to sit for the exam lah. No repeat lah. Yang tak datang sekolah tu anggap tidak hadir lah. So if you want to make sure that you want to check, you want to test whether you can do it or not, then you better come to school to sit for the exam. Okay, so to revise the progressions, okay, actually basically progression, it cover two important parts only. What is that? Anybody can tell me? Turn on your mic, okay, or type in the chat. Apa yang kamu dah pelajari dekat progressions? Anybody? Ada dua benda saja kan dalam progression kamu belajar. You can type in the chat. Can listen to me right? Cikgu dah on mic kan? Kalau tak dengar tu mohon bagi tahu. Kita ada belajar dua benda saja dalam progression, Janjang. Apa itu? We make a mind map. Kita boleh tukis satu mind map untuk flashback apa yang kamu telah belajari dekat tajuk ini. Come on. Janjang arithmetic dengan janjang geometry, betul. Okay, untuk yang BM lah. English is arithmetic progressions and geometric progressions. So in the short form, normally kita buat AP dengan GP. Okay, geometric. Okay, and the AP. Okay. So after that, dalam AP kita ada sebutan, right? Number of terms and sum of n terms. Okay, so kat dalam AP tu kita ada dua cabang lagi kita belajar. Okay, number of terms. Sebutan kita guna rumus, kita guna apa ni? Simbol apa untuk mewakili sebutan ke n? What symbol that we use to represent number of terms? We have sum of n terms and number of terms. Okay, so you have to remember the keywords, kata kunci. Kalau number of terms, kita guna apa? Simbol apa ataupun huruf apa untuk mewakili number of terms? Okay, Tn, yes, Megat. Okay, so number of terms, we are using Tn. The sum of n terms, we are using the letter, what? What's the letter? Sn, okay, sum of n terms, number of terms. So for GP, AP, both is the same thing. Kita guna Tn, kita guna Sn untuk kedua-duanya. Okay, tetapi dia punya formula tu berlainan lah. Kalau AP dengan GP. Okay, so dalam AP tu yang pentingnya kita ada apa? AP tu kita ada A tu wakil untuk apa? A mewakili apa? Simbol A. Sebutan pertama. Ya, sebutan pertama on the first term. Okay, sebutan pertama kalau BM lah, kelas anggerik. Okay, ataupun first term. First term ataupun kalau salah satu lah. Okay, kalau AP kita ada D. Ini ada kedua-duanya sama A untuk GP, AP kita pun ada sebutan pertama. Tetapi dalam GP ini pun A, first term. Okay, right. So ini R. So apa itu R? Kalau GP. R dengan D tu. R dengan D tu apa? Ini adalah Nisbah sepunya. apa tu? Apa sepunya? Nisbah kan? Nisbah. Mana satu nisbah? R ke D? R. R tu nisbah sepunya. Yes. Nisbah sepunya. Ataupun or we call it common ratio. Okay. Common ratio. For English lah. For class. Okay. So D. Kalau AP untuk D. Sebutan D. Huruf D. Mewakili. Afika, yes. Common difference. Yes. Common difference. BM. Beza sepunya. Ya, beza sepunya. So kata-kata kunci ni kamu kena ingat lah. Beza sepunya. So macam mana kita nak dapatkan beza sepunya? Kita tengok AP dulu. How to get the beza sepunya? How to get the D? How to get the D? T2 minus T1. Yes, T2 minus T1. Apa itu T2? Kalau kata T2 minus T1 tu, T2 tu apa? What's the T2? Second term. The second term, okay. T represent the number of terms, the terms lah, term sebutan. T2 sebutan kedua. Sebutan kedua tolak sebutan yang pertama bagi A. Bagi D, beza sepunya. So untuk SN kalau R tu macam mana pula cari R? Boleh type dekat ruangan chat juga kalau tak nak buka mic, okay. How to get the R? What's the formula to get the R? Okay, T2 over T1, Awin. Okay, yes. Okay, so you can see the difference, how to get the R and how to get the D. So differentiate, when are you going to use AP and when are you going to use GP?
Sometimes the question will mention lah, and ini given this is the arithmetic progressions, definitely you use on the left side. If that is a GP, then you're on the right side. Okay. So and this formula is not provided. So kamu kena ingat ataupun kena hafal lah rumus-rumus yang diberikan yang ni. Okay. So sekarang kita tengok TN dulu untuk AP, arithmetic progressions. Okay. Untuk arithmetic progression, TN punya rumus ada berapa? Ingat tak? Apa rumus yang TN yang kamu dah belajar? Berapa rumus yang kamu dah belajar kat TN untuk AP? Boleh type dekat ruangan chat ataupun buka mic. Sebenarnya D ini sebenarnya dia adalah TN tolak 1. Ataupun secara umumnya lah, tak semestinya T2 tolak T1. Maknanya term sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Okey, R pun samalah, sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. Okey, TN yang pertama. Okey, Afika tu 1 tu apa? What do you mean by one? Question mark. TN tu kita guna rumus yang pertama adalah apa? Kalau kita buat belajar. Ingat ni tak? TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. So ini adalah untuk mencari TN ataupun sebutan ke N. Ini salah satu rumus yang kamu belajar lah. Rumus ini ada dalam formula list. So ini ini tak faham pun tak apa. It's provided in the first page of the formula list lah. This is given. Okay. Beside this, we have another TN formula which is not given or which is not given in the formula list. Kita ada lagi satu TN punya rumus diberi tetapi tak ada dalam formula list. Ada satu lagi. So yang ini adalah satu lagi di mana dia adalah yang ada relate dengan S punya. SN tolak dengan SN tolak 1. This one is not provided in the formula list. Cikgu yang tak highlight tu tak ada bagi dalam formula list lah. So this one you have to memorize it. Okay. So ini rumus-rumus untuk TN. Okay. SN. Rumus SN pula. Siapa tahu rumus SN? Boleh type dekat ruangan chat. SN sama N kuasa 2, N per 2. N per 2. A tambah T, N kurung M. A tambah? T. T patut kurung. Betul ke? Betul ke? Sekejap. A saja ke ada 2A? Semalam kita, ini Safia kan semalam kita baru buat ulang kaji dalam kelas. Ini baru semalam. Kalau Anggrek tu semalam kita hari last 3 waktu terakhir tu kita baru buat ulang kaji kan. Lupa dah. Apa tu? SN sama dengan, okey, Arwin tu sudah tag ke ruangan chat. N per 2. Arwin punya betul. 2A ingatlah, dia SN ada 2 dibagi dalam 2 rumus. Tetapi satu ada dalam formula list, satu tak ada. Satu lagi itu kamu hendak hafal. Okey, 2A tambah N tolak 1 D. Ini ada dalam formula list. Jangan risau. This is given. This is given in the formula list. But that is another one. Okay, another one which is not in the formula list. Okay, another one which is not in the formula list. Yang satu lagi yang tak ada formula list tu siapa tahu? Boleh type dekat ruangan chat. Satu lagi SN punya rumus. A tambah TN. Betul ke TN? N bahagi 2 bukan TN bukan TN. Tetapi dia adalah cari kalau siapa ada buku teks sebelah tu boleh rujuk. Bukan A tambah TN tetapi A tambah dengan L. Okay. L itu mewakili last term. L is the last term, represent the last term. This formula is not provided in the formula list. So this one you have to memorize. Okay. This formula, when are you going to use this formula? When you are provided into the questions that provide you the last term. Okay. If you don't have in this information, you don't have the last term, you cannot use this formula. Then you only can use this one. Boleh guna ini sahaja. Okay. So this is the one that you can use anytime lah. And always bear into your mind, this is 2A in front. Okay, selalu belajar buat kesilapan di mana dia confused dengan ini. Okay, sebenarnya adalah 2A untuk yang SN tu, yang N bahagi 2 tu, tetapi dia buat A. So yang ini rumus ni ada bagi dalam formula list. So kalau kamu if you're not confident, you can refer back to the formula list. Okay, don't worry. Okay,
Apa yang cikgu highlight dalam pink color merah tu adalah library ya. Yang tak highlight tu tak ada dalam. Okay, so everything you have to memorize. So this is for the arithmetic progressions. Then we go to the geometric progressions. GP punya TN formula siapa tahu? Untuk TN punya rumus. Rekat di kolom chat. Secara tak langsung kamu kena hafal lah. Okay, ni no choice, you have to memorize it. Okay, what's the TN formula? TN for the GP. Siapa nak cuba? Arifin. Megat dah bagi dah. AR kuasa N tolak 1. Yes. Okay. Ini juga ada dalam formula list. This is provided. Okay. They're given 4. In the formula list, dia bagi 4. Iaitu 2 adalah formula untuk TN. Untuk AP dengan GP. Satu lagi formula adalah SN bagi AP. Satu lagi SN bagi GP. Yang lain tu yang cikgu tak highlight. Color tu maknanya tak adalah. Okay. TN sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okay. So apa pula yang SN? How about the SN formula? SN formula macam mana pula? SN? Siapa tahu? SN formula tu ada 2. There's 2 SN formula. But both also provided. Okay. Both also provided. Okay. Dua-dua dah ada bagikan. So SN punya formula kita ada 2. A. Susah nak type dekat ruangan chat kan? 1 tolak R kuasa N bahagi dengan 1 tolak R. Okay, this is using when you are given the R which is less than 1. Apabila kamu punya nisbah sepunya, when your common ratio, the value which is less than 1, then you use this formula. Okay, another one which is A, R to the power N minus 1 over R minus 1. Okay. This is when your R is greater than 1. So you use the formula, the second formula. Okay, that's 2. So these 2 provided. Ini diberi dalam senarai rumus. Okay, so warna yang cikgu yang highlight ada pink color tu ada bagilah dalam senarai rumus. So jangan risau. Okay, kalau tak ingat tu ini tak adalah. Yang ni yang tak highlight tu ini tak ada. This one not given, this one not given, this one not given, and this is not given. Okay. So another one, actually one have GP, we have another one which is sum to infinity. Selain TN, SN, we have one more, okay, for the GP, which is sum to infinity. Okay, formula untuk sum to infinity juga tidak diberikan dalam rumus. Okay, so anybody know sum to infinity punya formula? Ini senang sahaja. Siapa tahu rumus sum to infinity? Okay, Awin dah bagi dah. A bahagi 1 tolak A. Okay, mudah kan? So ini mudah ingat. So rumus ni tak diberikan. So kamu kena hafal. Okay, so yang hafal yang ini dengan ini. Okay, so ini secara keseluruhan apa yang kita belajar dekat janjang sahaja. Okay, so tak banyak benda tapi dia boleh keluar soalan macam-macam juga. Okay, because for this topic that easily relate to our daily life situations. Okay, so they will like give you like in the bank statement, bank interest, how the how to say the loan, this and that, which relate to our daily life situations. Okay, so in the exam I just come up with the short questions only. Okay, because this is the first time. Let's see for the exam. Okay, face to face. Okay, so no longer online. So which is a more valid lah if compared to that day you the latihan berfokus BTPR hari tu kan. Sebab hari tu kamu buat online. Kamu mungkin kat rumah tu rujuk buku ke, tanya kawan ke kan. So ada yang jawapan sama macam-macam. So itu kira tak berapa valid punya result lah based on last exam. Okay. Balik sekolah tu more lebih valid sebab kamu duduk dalam kelas memang dalam 1 jam tu kamu jawab soalan. Okay, so this is the first questions that we want to discuss, the simple one. Okay, mention ini GP, dah bagi tahu ini adalah GP. So GP tu kata kunci tu kalau nak mudah, kamu highlight kata kunci. Dan first term 81. Okay, and fourth term 24. So ingat kalau first term you boleh terus-terus lah. Biasanya cikgu suka tulis keluarkan maklumat daripada soalan. So first term T1 adalah 81. Okay, lepas fourth term sebutan keempat adalah
24. Keluarkan dulu. Satu lagi one I will mention. Okay, just now for GP, nanti for GP ya. First term A. Second term, third term, and fourth term, and so on lah. Easily kamu kena tahu sebab dia Tn adalah sama dengan AR kuasa N tolak 1, right? Okay, so the power N minus 1. N is the number of terms. So T1 is AR to the power of 1 minus 1, right? So definitely the T1 is equal to A, right? So T2 is AR to power 2 minus 1. So it's AR. Okay, T3 and so on lah. So sebenarnya kalau kamu nak mudah, kamu hafal macam ni. AR kuasa 2, AR kuasa 3 dan seterusnya AR kuasa N tolak 1. So ini kalau kamu boleh ingat macam tu, lebih senang kamu nak selesaikan soalan. Okay, so this one Arab lah. Ini cikgu nak relate dengan apa yang kamu dengan TN tu lah. Okay, so sekarang ni soalan apa? Soalan nak common ratio. Okay, common ratio ni saya nak cari R. Okay, so macam mana cari? Siapa tahu? Tolong bagi tahu cara nak mulakan jawab soalan ni. How to start to answer these questions? Anybody know? Yes, Alisa. Alisa, yesterday morning class is it yesterday? Thursday. Alisa and Shanu, two of you I finish your class already. I continue with Anggrek, Esther also, you still there two of you Memang sudah tidur ke, sudah pergi mana? Tertangkap dah. So macam mana nak mula dengan jawab soalan ni? Common ratio. Kita nak cari R. This is A, right? A equal to 81. So how about the T4? The term 4. AR to the power of what? Just now I mentioned already. AR power 2, AR power 3. So term 4 is AR to the power of? Come on. Kalau tak tiap kali cikgu nak bagi jawapan tu, nanti exam kamu tak perlu jawab tau. Kamu kena tengok macam mana buat. AR kuasa 4 tolak 1, iaitu AR kuasa berapa? AR kuasa 3 lah. So kamu buat AR kuasa 3 sama dengan 24. Sebab kenapa saya nak buat macam tu? Sebab sekarang ni saya nak cari R. Okay, so dalam maklumat diberikan, kita hanya ada sebutan pertama dengan sebutan keempat. Sebab kalau kamu ada sebutan kedua, kamu boleh ambil sebutan kedua bahagi sebutan pertama. If you have two consecutive terms, then you can get the after, then divide by the first, the term before to get the R. But this is not continuous. Ini bukan dua sebutan yang berturutan. Dia dah sebutan pertama dengan sebutan keempat. Kan? So kita nak buat, so kita kena selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Okay? Ataupun kita bahagilah. Sebab ini tengok ni ada A kan. This one A, ini A kuasa 2 kan. So ini bahagi ini, kita boleh potongkan dia punya A. You can eliminate the A, then we can get the R, the value of R. Okay? So kita kena tukar dalam bentuk macam inilah. So anggapkan ni sebagai dua persamaan. So saya ambil 2 bahagi dengan 1. Okay? So makna AR kuasa 3 bahagi dengan A sama dengan 24 bahagi dengan 81. Tujuan saya buat macam ni sebab saya nak cari nilai R. So atas bawah tu, A tu you can eliminate this one. Right? So now you have R already. So you manage to get your value of R. How to get the value of R? 24/81 here. So what's the R? Macam mana dapatkan nilai R? Christina, macam mana dapatkan R? Cikgu dah buat sampai habis dah. Sekarang ni last step. Buat apa? Alia, macam mana dapat R? Kuasa 3. Saya nak R sahaja. So macam mana? Bawa ke sebelah kanan. Jadi apa? Punca kuasa 3. Awin. So tekanlah kalkulator. Punca kuasa 3 bagi kamu punya 24/81. So apakah nilai R anda? Okay, Arifin pun sudah type. So apakah jawapan dia akhir? What's the last answer? Cikgu masih lagi menunggu jawapan type kat ruangan chat Okay, 2/3. Sebab cikgu nak kamu buat sama-sama jangan duduk dengar je. Okay. So dapatlah jawapan 2/3. So dia sebenarnya tengok ni soalan 3 markah je. Okay, ada 2 bahagian A dengan B. Okay, kalau ikutkan kat sini, dia ada 3 markah tu, 1 markah dekat sini. Okay, kalau kamu buat di sini, kamu tahu bahagi ni, kamu dapat 1 markah, ini jawapan lagi satu markah di sini.
Okay, satu markah lagi dekat bahagian B. So but tadi kamu dah tahu kan, sum to infinity very simple ni, right? How to get the sum to infinity? This is a part A ya, ini bahagian A. Okay, so now we go to part B, sum to infinity. What is the formula just now? So setiap kali kamu buat, kamu kena tuliskan formula dululah. A bahagi 1 tolak R, dan rumus ini tiada dalam formula list. So kamu kena hafal. Okay, so from the previous questions, A, you already got the common ratio, which is 2/3, right? So kalau lah bahagian A tu kamu tak dapat jawapan betul, maknanya bahagian B kamu pun salah lah. So ini adalah soalan yang ada berkaitan bahagian A dengan B. Okay, kita format baharu kan, kita ada respon terhad, respon tidak terhad kan, interhad lah. Okay, tak terhad tu dia tak ada kaitan bahagian A dengan B. Ada terhad tu dia ada kaitan. Okay, ada berkaitan. So A sudah tahu A adalah apa-apa? 81. Right? The substitute in ni, just masukkan nilai. 1 tolak R yang kamu dapat tadi, 2/3. So tekan calculator sahaja. So apakah jawapan dia? What's the answer? Mungkin ada yang dah siap tadi, masuk kelas awal juga suruh download. So kamu boleh semak jawapan anda. Okay, 2/3. Betul ke yang lain? Selain Mena, the rest can get the same answer or not? I want to check also. Cikgu tekan calculator juga. 2/3 ya. Okay, 2/3 Semua dapat ni, sepatutnya pandai dah guna calculator sebab masa last week masa kita buat ulang kaji kan, cikgu ataupun masuk cikgu face to face dalam kelas tu, cikgu mengenal pasti ada pelajar yang tak pandai lagi nak guna calculator. Okay, so you have to practice from now. Sempat lagi sampai 2023 kamu ber-SPM kan. So siapa yang tak pandai lagi nak gunakan calculator, setiap kali kamu kena cuba. Kalau contohnya kamu guna calculator, kamu tak dapat jawapan seperti mana yang cikgu bagi tu. So find out how is the correct way to get the correct answer. Let's say you are using 570 ms, right? So ini pecahan ni, kamu kena buat kurungan lah. Okay, kena buat kurungan. Kalau untuk yang class Swiss ni tak ada masalah sebab dia memang boleh 2 baris. Memang dia 2/3 macam ini. Dia bukan 2L macam ini. Kan? So hati-hatilah dengan terutamanya yang melibatkan pecahan. Lepas tu yang bahagi darab pun sama. Kadang-kadang kamu 1 darab 2 untuk BL ni kan. Kalau kamu tak buat kurungan, di antaranya 1 darab 2, lepas tu baru dia pergi dengan 3 kat belakang tu. Okay? So kamu kena mengenali kalkulator anda lah. So jawapan ni 1 angka lagi di sini. So 1 lagi. So jumlahnya 3 markah untuk soalan ini ya. So far ada masalah? Is that okay? So kalau diberi soalan macam ini ya, so ingat langkah pertama kamu kena tahulah guna persamaan serentak. Sama ada GP ke AP, kalau dia suruh cari common ratio ke common beza sepunya ke, kalau dia bagi 2 sebutan yang bukan berturutan, mesti kena selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Okay? Kalau untuk yang geometric progression, normally we divide. Kalau adalah AP, kita akan tolak, buat eliminations. Persamaan serentak yang biasa kamu belajar sebelum ni. Okay? So kita pergi soalan yang seterusnya. Masih lagi sama. Dia nak second term, common difference. But these questions mentioned here, you see the keywords. Arithmetic progressions. Okay, AP ini. Dan ini adalah sum of n terms of an AP given this is the functions given. 3n kuasa 2 tolak 5n. So macam mana kita nak tuliskan maklumat yang diberikan dalam soalan ni? Sum of n terms, kita guna huruf apa untuk mewakili sum of n term? Tn ke Sn? Sebab sangat penting kalau kamu guna huruf yang salah ataupun alfabet yang salah, nanti kamu akan guna rumus yang salah. So itu kata kuncinya. Sum of n terms, Tn or Sn? Come on class. Okay, yes, Sn Sofia. Okay, Awin, good. Okay. So Sn so this given already function Sn kata adalah AP adalah sama dengan 3n kuasa 2 tolak 5n. Maknanya ini adalah fungsi yang diberikan Sn. Okay, dia nak cari soalan pertama, dia nak second term. Second term makna ini dia nak T2. Bahagian B pula nak common difference, dia nak cari D. Okay, so macam mana kita nak cari sebutan yang kedua? Kita ada S sahaja, kita tak ada T. So macam mana kita nak carikan T2? Ingat lagi satu rumus yang cikgu tunjuk tadi, kita ada Tn. Kita ada apa? Tn is equal to Sn minus Sn minus 1, right?
Betul tak? Ini tak ada dalam rumus. So kalau kamu nak dapatkan T2, nak T2 mesti ambil S2 tolak dengan S1. Betul tak? So kamu kena kaitkan dengan rumus ini. Sebab rumus ini tidak diberikan dalam formula list. So sekarang saya nak dapatkan sebutan 2, saya kena guna sebutan hasil tambah 2 sebutan tolak dengan sebutan pertama. So kita dah ada Sn di sini. We are given Sn here. So we can use to find the S2. Kita boleh dapatkan S2 dengan masukkan nilai. S2 sama dengan 3. N adalah 2 kan? So buat 2 saja. Tolak dengan 5 darab 2. Mudah saja. Kadang-kadang pelajar tak tahu blank. Dia kata Sn sama ni, macam mana saya nak teruskan ni soalan ni. So sebenarnya mudah aja. Kalau dia nak sebutan kedua, kita cari S2 dulu. Sebab sini. Sebab ini. T2 kita kena S2 tolak S1. So kita cari S2, kita cari S1, kita masukkan nilai. Okay. Tekan calculator S2 tu berapa? Cepat. Lepas tu kita cari S1 pula. Tekan calculator, bagi tahu saya nilai. Ini cikgu dah masukkan nilai ya, substitution. So what's the S1? Okay. 2. Okay, 2 is the S2 right? S adalah 2. S2 adalah 2, betul semua? Selain Safia dengan Awin bagi jawapan saja. Yang lain-lain macam mana? Ada buat ke Alia, Kristina, Sarah, Zurin, Syafriza ada buat ke tak? Alisa, Arifin. Okay, so S1 pula berapa? S1 2 juga. Awin negatif 2. So mana satu betul? Sarah pun 2. Sarah yang 2 tu S1 ke S2? Ini 3 darab 1 kuasa 2 tu 3 lah. 3 tolak 5. Naik 2 lah. Okay, naik 2. Okay, S1 tu naik 2. Okay. So sekarang ni saya nak T2. T2 maknanya S2 tolak dengan S1. The S2. Sum of the two terms minus the first term. Actually S1 also T1 lah. S1 adalah T1 adalah A. So ingat dah, yang ni ingat. This one remember. Okay. So it's S2 is 2 right? 2 minus negative 2. This is your T2. So what's the T2? Is 4. Yes. Okay, not negative 4 Safia. Seperti mana cikgu kata Safia, guna kalkulator anda. Kalau jangan congak semua negatif, positif. Okay. So akan jadi 4. Okay, jangan pula negatif 4. Okay. So selalu pelajar dia kadang-kadang dia tak guna ingat nombor kecil kan. Dia congak terus. Okay, kalau dia 2, sepatutnya 2 tambah 2 kan. Dia jadi negatif 4 pula. Sayanglah. Sini betul tapi jawapan sini salah. Sebab dia bagi negatif 4. So if you're not confident on the positive and negative, so please use your calculator. Okay, jangan congak. Kadang-kadang yang nilai yang kecil pelajar buat kesilapan. Nilai yang besar dia tak buat kesilapan sebab dia guna calculator. Tapi nilai kecil tu dia confident, dia congak, dia terus ngira tapi salah pula. Okay? So hati-hatilah. So kita dah jawab bahagian A. So dah selesai. So pula nak B pula. B dia nak common difference, nak D. So macam mana kita nak D, dapatkan D? How to get D? Tadi kita kata rumus D tu tak ada dalam formula list kan? So macam mana dapat D? Apa tolak apa ataupun apa bahagi apa? Macam mana kita dapat T? AP right? AP. Type golongan chat. Macam mana kita nak dapatkan nisbah sepunya? T2 tolak T1. Takkanlah Awin dengan Safia saja yang belajar. Okay, yang lain tu senyap je. Okay. Ataupun silent video. Okay, make sure you follow also. T2 minus T1. So you have your T2 already, your 4. So what is the T1? Cikgu dah kata macam ni kan tadi. T1 juga sama dengan S1 ataupun adalah sebutan pertama. So S1 kamu berapa? Adalah negatif 2 kan? Yes. Okay. So ingat ni tolak negatif 2. So apakah jawapan dia? Apakah jawapan dia? Yes. 6. Tenang je kan? Tengoklah cikgu tiap-tiap kali cikgu buat tu, cikgu ada ulang semula. Walaupun tadi kalau sepertinya benda yang sama sini tapi cikgu tulis juga. So cikgu nak kamu juga kalau boleh praktis jugalah, jangan malas. Sebab kadang-kadang kalau kamu tak tulis, kamu nanti pemeriksa tak jumpa jawapan akhir anda. Okey, sebab pemeriksa nampak oh ni T2 sebutan kedua adalah 4, terus dia nampak jawapan di sini. Okey, D sama dengan 6, ini adalah beza sepunya. Adalah sama dengan 6. Okey, kadang-kadang pelajar dia tak tulis sini, dia buat-buat kan, dia buat macam ni. Cikgu, ini tak ada subjek. Okey, so nanti pemeriksa tak jumpa ataupun kalau contohnya salah tu, so
So kita tak tahu macam mana kita punya marking scheme sebab ni kamu punya adalah batch yang KSSN. Okay. So kamu kena jangan skip langkah, buat langkah demi langkah. Jangan malas. Kalau yang ni atas second line tak tulis tak apa, last line tu tulislah. Ini sebenarnya memudahkan pemeriksa juga tak nampak mana jawapan anda berada. Okay. So yang ni A dah selesai untuk T2, ini D pula. So sama juga 3 markah. Sebenarnya dari sini kamu buat ni, sini ni. Apa yang kamu buat ni, sini dah dapat kemahiran lah. Ini 1 markah. Dapat sini jawapan 1 markah, 1 markah di sini. Okay. So jumlah tu 3 markah. Caranya lah. Okay. So pembahagian markah pun cikgu dah tunjuk agak-agak mananya macam mana dapat markah. Yang pentingnya kalau masukkan nilai dalam rumus, kamu akan dapat 1 markah. Walaupun kerana nilai tu mungkin salah kan. Tapi kalau nampak kemahiran tu, ada yang boleh boleh dapat 1 markah. Jawapan akhir memang salah lah kalau nilai masuk tu salah kan. Tapi kalau kamu tahu memasukkan nilai, sudah boleh dapat satu markah lah kemahiran tu. Okay. So jangan biar kosong. So ada apa-apa soalan ni? Okay ke? Is that alright for these questions? Yes. Yeah. Yes, good. Okay, so the next one. So this one asks to find the number of terms. Okay, cari sebutan ke N. Okay, this is AP also. AP. Ini dah bagi tahu AP. Dan ini dot ni last ni maknanya adalah sebutan ke N. Ini adalah TN. Kamu boleh nampak find the number of terms. Sekarang ni kita ada satu yang terms yang last tu 2, 2, 3 tetapi kita tak tahu N tu berapa. So kita nak mencari nilai N itu. So yang ni definitely we are using the formula which is Tn equal to A plus N minus 1D. Because why? Because this 8, kenapa sudah macam ni ya? Saya punya tulisan. Okay, Tn equal to A plus N minus 1D. We are using this formula. Okay, so from the given sequence, okay, or given AP, so what is your A? Apakah nilai A anda? Daripada negatif 20. So apakah D anda? Tuliskan. Kamu kena tuliskan. Nyatakan apakah nilai A, nyatakan apakah nilai D dulu. Okay, D itu D3. So macam mana dapat 3? Negatif 17 tolak dengan negatif 20. So D adalah 3. Okay. Biasanya kadang-kadang kamu akan di sini mungkin akan dapat 1 markah di sini ya. Mungkin. Terpulang pada skema. Kalau bawah tu ada soalan yang salah kan, bahagian yang salah kan. Kalau mungkin ada kadang-kadang ada skim tu dia kata kalau pasangan A dengan D tu betul, boleh dapat 1 markah. Mungkin pelajar menggunakan rumus yang salah. Tn tu diguna Sn. Tapi dia boleh menunjukkan A dengan D dengan nilai yang betul, boleh dapat 1 markah. Okey, terpulang pada tahun semasa punya skema lah, tak tahulah macam mana. Tapi cikgu nak kamu praktis untuk nyatakan maklumat yang sepatutnya adalah. Kalau AP tu, mesti D lah. Kalau GP, nyatakan A dengan R dulu sebelum kamu masukkan nilai-nilai itu dalam rumus. Okey, so Tn tu berapa? Tn tu 223. So masukkan semua ni dalam rumus ini. So katakan 223, so you 223. Substitute. Because Tn is equal to 223, right? So your A is negative 20. Then N minus 1. N you don't know, so tulis balik. Okay, D tu berapa? 3. Sama dengan 223. Sini kamu dah dapat 1 markah. Masukkan nilai semua dengan betul. So lepas ni kena buat apa? Macam mana nak teruskan? Tak tahu? Syafira, macam mana teruskan? Cikgu, pindahkan. Ya, Safia? Pindahkan. Pindahkan, yes. Okay, so pindahkan mana satu? And tolak 1 tu ke belakang. Tolak 1 ke belakang? 223 tu ke depan and tolak 1 tu ke belakang. Ke belakang. Kenapa nak? Sebab ini dah positif dah. Sebab I bawa sana sudah jadi negatif. Entahlah. Tak nak pindah tu. Ini yang ni sebab kita nak cari nilai N. Tetapi yang N tu sudah jadi positif. So kita jangan usik yang N tolak 1 tu. Ini kita sebab dia positif dah. Di sini sudah positif. So kita jangan pindah ini. Kita pindah ini. Kita pindah ni ke sebelah sini. Okey, ini biarkan dia. Sebab sini dah positif. Melainkan sini negatif. Pindahkan sini sana untuk jadi negatif. Untuk positifkan dia. Sebab subjek yang kita nak cari adalah nilai N. Okey. Sentiasa ingat kalau subjek kita nak cari sesuatu huruf ataupun sejarah subjek tu kan. Pastikan subjek itu adalah positif. Okey. Kalau dia positif tu jangan usik dia dah.
Kalau dia negatif baru kamu pindahkan. So apa yang negatif di sini? Sini nombor tu. Pindah sini. Okay. So 20 pindah ke sebelah kanan akan jadi apa? 223 tambahlah. Tambah berapa? Tambah 20. Kan? Kalau siapa yang pandai tu tak payah tulis lah. Terus tekan kalkulator kamu sudah tahu kan. N tolak 1, 3. Kadang-kadang cikgu kata, cikgu tulis banyak-banyak baru dapat 1 markah. Cikgu sebab cikgu tunjuk step by step. Kalau pelajar pandai tu dia sebenarnya dia dah nampak dah daripada ini dia terus N pun tak ada masalah. Yang pentingnya nampak ini dengan jawapan N tu berapa. Dalam ni semua-semua ni kalau siapa yang pandai dia boleh skip, tak ada masalah. Tapi kalau nak selamat buat semua. Itu saja. So ini tambah berapa? 20, 243 lah kan? Betul? Lepas tu kita nak dapatkan N kan? Kita nak dapatkan N, kita pindahkan 3 lagi. 3 sini adalah darab. Bawa sana jadi apa? Bahagilah kan? So N tolak 1 sama dengan 243 bahagi 3. N tolak 1 sama berapa? Sama dengan 81 kan? Betul? N sama dengan 82. Sebenarnya seperti mana cikgu cakap lah. Kalau yang lain-lain tu kamu dah pandai, kamu pindah segaligus. Cikgu ini pindah satu-satu. Saya pindah saya punya 20 dulu. Lepas tu I bawa bahagi 3. Lepas tu I baru tambah 1. Kalau siapa yang pandai tu, dia boleh nampak terus tu, dia boleh pindah semua, dia terus daripada sini, dia terus kepada N pun tak ada masalah. Yang pentingnya N tu nilai betul lah. Okay? So kamu kena pandai-pandai lah. Kalau siapa tak confident, baik buat langkah demi langkah. Okay? Asalkan selamat. Okay? Tulis panjang tak apa, asalkan selamat. So kita dah dapat kita punya N adalah sama dengan 82. Dah selesai lah. Dan 3 markah macam mana dapat 3 markah? Dah seperti mana cikgu cakap lah. Ini dia dapat 1 di sini. Ini bukan K lah sebenarnya. Ini adalah P, pengetahuan. So macam mana kamu boleh dapatkan di A dengan D tu. Ini sebenarnya adalah P, kira P. Kalau sekarang ni tukar kepada walaupun kertas 1 pun akan jadi marking seperti paper 2 dah. So ini kita P1. Kalau dulu paper 1 hanya ada kita ada B marks dengan N, B dengan B1, B2. Sekarang tak adalah P1, K1 dengan N1. Mungkin kamu tak tahulah, tapi semua adalah langkah kerja lah. Ini N. So adalah 3 markah. Jumlah 3 lah. Okay. So selesai untuk soalan ini. Bolehkah semua? Kamu nak mahir tu kena buat banyak-banyak contoh soalan. Nanti kamu nampaklah jalan sikit. Kalau kamu buat sikit-sikit tu, apa seperti mana cikgu tunjuk, mungkin kali pertama kamu tak nampak. Nanti lain kali kamu buat soalan yang lebih kurang sama. Oh, cikgu pernah cakap lebih kurang cara macam ni. So kamu perlu banyak-banyak latihan. Okay, untuk dapat menguasai tajuk ini. Okay. So ini lain pula. Tengok yang bagi ni semua dalam huruf. Okay, dalam huruf pula. Okay, 81. Okay, tadi kan, Mena. Okay. Jangan lupa ni 81 kena tambah balik 1. Mena. Okay, bring the negative one to the right side so it becomes 82. Okay. So, any questions so far? Okay ke? Tajuk ni boleh, yang pentingnya kamu tahu penggunaan rumus lah. If you use the correct formula, at least you can get 1 mark already because you can substitute all the value inside the formula correctly. Okay. Yang pindah-pindah tu adalah algebra lah. Sebenarnya itu adalah asas yang kamu belajar semasa menengah rendah. Kalau kamu algebra tu kurang mahir lagi nak pindah kiri kanan tu, equality method tu kamu tak berapa mahir, maknanya kamu akan gagal kat sana lah. Nanti kamu hanya dapat 1 aja, tak dapat jawapan akhir. Okay. So this is 7 term keyword, 7 term, 8 term, 9 term. So kita boleh labelkan ini sebagai T7. Ini pula saya punya T8. Ini saya punya T9. Okay. Tapi ini adalah arithmetic AP. Dia nak apa? First term saja. Dia nak first term maknanya dia nak kamu cari A. Nak cari A. So ini bukan sebutan pertama tapi di sebutan ke-7, 8 dengan 9. So dari sini sebenarnya kita bolehlah tahu, kita boleh tuliskan T7 tu berapa. T7 adalah K kan. So kalau Tn tu kalau kita nak ubahkan T tu dalam bentuk A dengan D tu, kita masukkan rumus dalam Tn tu akan jadi berapa ini? A tambah berapa D? A tambah berapa D? A tambah N tolak 1. N tu 7 kan? 7 tolak 1, so berapa D? A tambah 6 D. Sama dengan K. Okay? So, dia punya N tu tolak 1. Kalau T8 sama dengan 2K tolak 5.
So apa kata kalau nak kaitkan dengan T8 adalah A tambah berapa D? A tambah berapa D? Zurin, A tambah berapa D? T8. Ada tak Zurin? Ada je. So nak T8, sebutan ke-8. Kalau kamu guna rumus ni, Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. So A tambah berapa D? N tu adalah 8 kan? 8 tolak 1. Kenapa question mark Alfia dengan Mena Geswari? Okay, 7 lah. Kenapa tak confident ke? 8 tolak 1 tu 7 lah kan? So A tambah 7D. Sama apa? Sama dengan 2K tolak 5. Okay, so satu lagi. T9. T9 tu berapa? T9 berapa D? A tambah berapa D? Ni K tambah 8. A tambah 8D, yes. Okay, kena buat macam ni. Sebab kenapa kita nak buat macam ni? Sebab kita nak cari A kan? Kita nak cari A. Tetapi, kita tak ada sebutan pertama. So, kita nak guna daripada sini, tiga-tiga persamaan ni kita nak dapatkan nilai A. So, kita, macam tadi kita nak cari common difference untuk GP tu kita bahagi. Kita ambil sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. So, kalau ini, kita boleh selesaikan dengan persamaan serentak juga. Okay? So kita carikan dia punya ini boleh jadikan 1, ini jadikan 2, jadikan 3. So semua A kan? Sebab dari sebelum kita nak dapat A, kita kena dapatkan D dulu. Kita boleh dapatkan D dulu. Kalau dapat D, maknanya kita boleh dapatkan A. Kalau selain dapat D, kita nak dapatkan K juga. So macam mana dapat? Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak lah. So ini kita nak guna 2 tolak 1. 2 tolak 1. Kalau dulu kamu belajar persamaan serentak tu 2 tolak 1 boleh buat macam ni kan. You are doing this way. So those that cannot see A plus 7D equal to K minus 5. A plus 6D equal to K. Dia tolak macam ni. Buat macam ni. Kan? A tolak A sudah hilang. Sudah eliminate, right? So 7D tolak 6D, so D. 2K tolak K akan jadi K. So ini akan jadi D sama dengan K tolak 5. Betul? Ini boleh faham? So kita boleh lagi dapatkan, kita tak ada nilai K. So kita perlu cari nilai K lagi. So kita cuba guna lagi persamaan 3 tolak dengan 1 ataupun 3 tolak 2 pun boleh. Mana-mana pasangan supaya kita nak selesaikan untuk dapatkan persamaan tu. Nampak kita nanti dapat D lah dengan K kat kita. Okay? Seperti mana kamu belajar sistem persamaan tu lah. Okey, contohnya 3 tolak 1, saya A tambah 8D sama dengan K tambah 8. Okey, tolak dengan saya punya A tambah 6D sama dengan K. Macam tadi juga. A tolak A sudah hilang. 8D tolak 6D, 2D. K tambah 8 tolak K, K tolak K sudah hilang kan? Tinggal 8 sahaja. So dari sini kita dapat D dah. 8 bahagi 2. So your D is 4. You manage to get your 4 here. D is 4. Okay, after you get D, you can substitute back to here to get your K. So when my D is equal to 4, so my K, D is 4, right? 4 equal to K minus 5. So my K is 9, right? So after I get my K, so I can substitute inside here to get my A. Or substitute inside any one of the formula. Kita boleh masukkan dalam sini ataupun sini. Kita sudah ada D, kita ada K kan. So kita punya A lah. So mana-mana satu. Ataupun you nak masukkan dalam sini, kita dapatkan T8, T7. Nanti ambil T8 tolak T7 pun boleh. So mana-mana. Okay. Sorry, T8 tolak T7 adalah D. Kita nak carikan A kan. Mesti kita kena masukkan nilai. Sorry. So you have to substitute the K and D inside one of these. Okay, I take this one, the first one lah. Ini paling mudah sebab nilai dia paling kecil. So, we substitute in. Okay, A plus 6D equal to K, right? So, my A, don't know. So, my D is 4. Then, my K is 9. So, A is equal to 9 minus 24. Okay, so my A is, what's A? Apakah nilai A dia? 9 tolak 24. Negative 15. Negatif 15. Kenapa ada dengan 8 pula?
So kita dapatlah jawapan sebab soalan dia nak first term sahaja. Okay, nak first term sahaja. So daripada you tengok macam-macam punya soalan, kita dah tengok daripada tadi beberapa soalan kan semua berbeza. Okay, kalau soalan biasanya kalau tak diberi sebutan pertama ataupun tak diberi kan, normally kalau dia bagi sebutan yang berbeza, okay, kita boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Okay, di mana ilmu persamaan serentak ni sebenarnya kamu belajar masa form 1 lah, linear. Solving linear equation, menyelesaikan persamaan linear tu. Okay, masa tingkatan 1. So, kamu kena aplikasi kat sini. So, apa yang kamu belajar kat menengah rendah semua akan bawa ke form 4, form 5. Itu adalah asas. Sekarang tapi dia bukan mengajar benda tu. Aplikasi. Aplikasi apa yang kamu belajar sebelum ini. So, jawapan ni adalah A sama dengan negatif 15 lah. First term. Okay ke semua? Shafiza okay? Shimani okay not? Can hear not? Or your lag? Siapa yang tak faham lagi tak apa, cikgu dah buat recording, nanti cikgu akan share, so kamu boleh tengok semula lah. Okay, so ada lagi beberapa soalan, 1, 2, 3, 4 soalan lagi sini. Okay, so cikgu dah tunjuk banyak-banyak dah, ada 4 lagi soalan ni, ini lebih kurang sama sahaja. Tadi pun cari first term, cari common difference. Ini pula cari find value of n lah, seperti macam tadilah ada sebutan n akhir tu. Tapi ini adalah GP ya. GP tu makna Tn itu adalah guna AR kuasa N tolak 1. Tadi yang tu adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D kan. So cikgu nak yang tinggal 4 soalan ni cikgu nak kamu buat. Lepas kelas ni ibu sama, AP ni macam tadi. Soalan lebih kurang sama, number of terms. Okay. Cikgu tak nak terang dah, cikgu nak kamu buat sendiri. Sebab dah cikgu terang banyak-banyak, nanti kamu tak praktis pun kamu tak tahu boleh buat ke tak boleh buat kan. So tinggal 4 soalan ni, lepas kelas kamu terus buatlah kalau sempat, terus buat sekarang. So nanti boleh PM cikgu. Dalam Telegram boleh ataupun dalam WhatsApp pun boleh. Okay, nanti cikgu akan sharekan jawapan akhir. Kalau kamu tak confident, cikgu akan sharekan jawapan akhir kepada kamu. So nanti kamu semak jawapan lah. Okay. So hari ini kita dah buat ulang kaji untuk progressions. So hari kamu kalau grup kumpulan yang minggu depan yang datang exam adalah kumpulan A ke B ya? A atau B ya? B. B. Okay, so hari Khamis kita exam MX kan? Kalau boleh mungkin Rabu malam kita buat satu kelas ulang kaji lagi lah. Supaya kamu fresh lagi. Tapi untuk Rabu depan cikgu cuba buat ulang kaji untuk penyelesaian segitiga. Kalau siapa yang datang minggu tu, cikgu ada yang ada dah buat past year. Kalau first week yang datang tu macam grup Syarian tu mereka dah ada buat past year SPM question hari tu. Dengan Arifin kan. Arifin hari tu kan. Arifin datang kan. Betul tak? First week. Kita ada buat ulang kaji masa cikgu relief kelas Puan Repati tu. Macam kelas satu lagi pun cikgu ada buat. Okay, yang tak datang sekolah tu kita tak sempat lagi nak buat ulang kaji lah. Yang ada datang tu cikgu yang ada yang kelas yang cikgu dah pernah buat ulang kaji lah. Okay, tapi tak apa. Sebab kenapa cikgu nak buat solution triangle? Bekas 10 markah. 10 marks. Okay, solution triangle. Yang buat graf pun cikgu dah, yang dalam kelas pun dah ada buat. Siapa yang masih lagi tak boleh nak buat graf tu, mohon buat selain yang contoh soalan yang soalan cikgu bagi tu, cuba lagi soalan minta nanti cikgu akan share lagi satu lagi soalan lah hukum linear supaya kamu try lagi. Okay, yang pentingnya kamu tengok hints dia. Graf tu apa lawan apa. So dari sana kamu lukis sampai graf dulu, nanti baru tukarkan fungsi tak linear kepada bentuk linear. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Okay ke? Semua senyap je. Senyap sunyi saja. Sudah stres terus minggu depan exam. Betul. Teacher, soalan maths ada berapa? Cikgu tadi awal dah sebut dah berapa soalan. Siapa boleh jawab? Cikgu dah sebut dah banyak kali dalam kelas cikgu sebut. Masa hybrid kelas, masa kelas online pun cikgu sebut kan. Siapa tahu berapa soalan ada? Tadi awal-awal mula kelas pun cikgu dah mention. Cover 5 tajuk ada berapa soalan? Terutamanya anggrek. Semalam cikgu masuk kelas anggrek tu cikgu ada sebut. Zafira baru masuk, jadi kita nak tamat dah kelas. Sofia kenapa 7 pula? You kira bagi saya, cikgu kata ada 2 bahagian kan? Kertas soalan cikgu buat 2 bahagian, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian B, A tu adalah soalan pendek, kertas 1. Okey, bahagian B adalah soalan panjang. Siapa ingat? Kelas anggrek selain Sofia. Dekat, jawapan dekat 7 tapi bukan 7. Sekali lagi cikgu mention yes, 6. Mena Keswari, 6 soalan. Okey, 4 soalan paper 1 untuk bahagian A. 2 soalan untuk paper 2. Okey, maknanya bahagian B lah. Okey, so jumlah 6 soalan.
Okey, bahagian A 20 markah, bahagian B 20 markah. Okey, bahagian A 4 soalan tu 20 markah lah, maknanya markah setiap soalan tu sikit lah kalau banding dengan bahagian B. Bahagian B tu 2 soalan sahaja. 2 soalan tu 20 markah lah, satu soalan 10 markah. Memang kalau kertas 2 tu soalan panjang tu memang 6 markah, 7 markah, 8 markah ataupun 10 markah lah. Tapi cikgu ambil 10 markah punya soalan linear law dengan solutions of triangle. Maknanya setiap dia punya pembahagian ABCD tu ada kaitan lah. Dia akan format tu seperti mana yang cikgu dah bagi last week. Hari pertama kita buat ulang kaji hari tu. Kalau siapa yang tak dapat lagi, tengok Telegram. Ada cikgu bagi dua soalan linear law dengan satu soalan solution triangle kan. Lebih kurang bentuk macam itu. Tapi of course diagram lain, fungsi lain lah. So untuk dua kumpulan tu sama juga soalan macam tu, bentuk macam tu, tapi memang diagram tu lain, fungsi lain lah. So dah clear? Jangan lagi tanya cikgu, cikgu keluar berapa soalan, berapa markah. Cikgu dah banyak kali dah sebut. Okey, 40 markah jumlah soalan. Tapi 6 soalan, 40 markah. Tapi daripada 40 markah tu akan jadikan 100. Okey, maknanya total marks over 40 times 100 lah for your paper. Is that clear everybody? Arifin pun banyak miss kelas. Kamu tak masuk hybrid, tak datang sekolah. Hari tu datang satu hari saja kan. Masa kita jumpa sebab jumpa satu kali aja kan. Okey. Siapa-siapa lah. Emil Faizal pun sama. Emil dah terkeluar dah. Tadi awal-awal ada masuk. Sekarang sudah tak ada. Okey. Yang tak terutamanya tak datang sekolah, tak join hybrid tu. Masa VTBR okey lagi. Ada yang cuma join. Tapi sekarang ni cikgu buat hybrid pun yang sepatutnya tak datang sekolah pun tak join kelas. So Zafira, cikgu nanti share balik recording, nanti you tengok balik lah. Sebab cikgu dah tamat dah kelas untuk hari ni. Okey. So kita jumpa minggu depan bagi yang kumpulan A. Okey. Nanti cikgu bagi tak maklum lagi lah hari Rabu pukul berapa kita buat kelas lagi satu sebelum exam hari Khamis. Okay? Okay. Okay, bye semua. Thank you. Thank you, teacher. Okay, welcome. Thank you, teacher. Okay, thank you Zurin.